Cinta benda-benda akan menyebabkan sang pencinta akan jadi pekak dan bisu. Dia akan mampu untuk berkata-kata. Oh, ayat agak kritis lah. Saya orang Minang. Orang Minang ni, dia paling pantang bubur gula dalam masakan. Sangat pantang. Bubur satu je, wish. Tak boleh terima. Pantang nenek moyang tu, bubur gula. Bila saya cerita dengan mak saya, Umi dah tahu, Umi adakah kawan yang masak bubur gula buat sendiri? Betapa gelinya kami dengan gula. Kami adalah a'da'u sukar. Al-Minal Kabawiyun a'da'u sukar. La yuhibbuna sukar hatta fil ma' walakin labud. Takkan lambu, ciri lambu dalam air kopi tak mampu kan? Murah, dormah, buat dormah tu kalau mereka lihat. Okey, orang Minang dia tak boleh terima dengan pedas. Dia tak boleh terima dengan manis. Adalah cerita kan, kawan-kawan buat sup buah gula, memang tertekan. Tertekan. Sebut 3 hari tu tertekan. Baik. Orang Minang, bila dia kahwin dengan orang yang, dia kahwin dengan orang Kelantan itu, dan dia memang syok tu orang Kelantan, apa yang akan berlaku pada si Minang ni? Hilang Minang. Gula rasa pedas. Dia tak, sebab apa? Cinta menyebabkan dia akan mengikut kepada yang dicintai. Sebab tu orang yang bercinta ni hamba kepada yang dicintai. Kau bisa bercinta tak? Cik kan? Orang cinta dia akan menjadi ni. Kalau dia cinta tapi dia kerah, itu bukan cinta kan? Itu tetap benda. Itulah hakikat orang bercinta. Jadi apabila orang bercinta itu akan mengikut kepada yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, kita akan buat apa yang diinginkan oleh Allah dan akan apa yang diinginkan oleh Nabi. Cinta, perasaan itu, cinta suatu perasaan. Tapi bukti kecintaan yang sempurna apabila yang mencintai menjadi hamba kepada yang dicintai. Jadi para hadirin, cintaan kita kepada Nabi tak cukup dengan sekadar ucapan mulut, melainkan sedang kita melakukan perbuatan yang membawa keredaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau saya pernah baca satu buku klasik Melayu lama. Dia cerita bahawa satu orang perempuan ni minat dengan satu orang lelaki. Cuma perempuan tu dah kahwin. Perempuan tu dah kahwin ada suami. Dia ajak satu hari, suami perempuan ni ajak kawan dia yang dicintai dengan perempuan ni datang ke rumah. Perempuan ni memang minat kat lelaki tu. Okey, akhirnya dia pun, perempuan ni dengan lelaki dia tidur lah, suami isteri. Tengah malam si perempuan ni, dia cerita dongeng Melayu ni, hikayat Melayu lama. Dia pergi merangkap lelaki perempuan ni terima ayat masuk dalam bilik lelaki yang dia cintai, budak bujang dia cintai tadi. Dia nak ajak perempuan, dia nak ajak lelaki tu bersinar dengan dia. Saya begitu teringat dengan antara ucapan lah, dalam bahasa klasik dia kata, tidakkah kamu malu kepada Allah? Lelaki tu marah main bangga. Dan tidakkah kamu malu kepada Rasulullah? Dalam klasik Melayu. Dan cerita bahawa cinta kepada Nabi ini telah diterapkan dalam jiwa masyarakat Melayu. Sebab kalau benda itu tak ada, orang kata, nak malu apa Nabi lebih kaya ni? Tak. Tapi dibawa, kalau kamu buat benda ni membawa kepada benda yang dibubuhkan Nabi. Tidak malukah kamu kepada Nabi? Sedangkan kamu kata kamu cinta kepada Nabi. Jadi dalam klasik Melayu disebut bahawa isu cinta kepada Nabi ni antara benda yang boleh menyebabkan orang tu tak berani nak buat maksiat kan? Sebab orang yang mencintai akan menuruti segala kehendak orang yang dicintai. Okay. Yang ketiga, saya timbulkan soalan, mengapa kita perlu cinta Nabi? Okay, Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan kamu melainkan kamu cinta Nabi, mengatasi cinta kamu kepada anak kamu sendiri, ayah kamu dan juga manusia seluruhnya. Mengapa cinta Nabi perlu letak yang pertama? Soalan. Sedangkan sangat sukar tu kita nak terapkan di jiwa kita. Realiti betul kita cinta Nabi mengatasi benda lain. Mengapa? Kalau orang tanya, apa? Mengapa kita kena cinta Nabi? Sebenarnya jawapannya memang sepatutnya kena ada dan tak perlu kepada dihuraikan. Sebab mencintai seseorang setelah kita kenal orang itu dan kita tahu jasa budi orang itu kepada kita. Dan kalau kita kenal Nabi, dia tidak akan timbul soalan. Saya nampak macam saya nampak ayah saya lagi power lah, lagi banyak dia punya manfaat banding saya dapat manfaat Nabi. Yang akhirnya menyebabkan cinta Nabi jatuh ke status yang kedua atau yang ketiga. Kenapa kita perlu mencintai Nabi? Sebenarnya dia tidak perlu jawapan. Tapi kalau perlukan jawapan juga, kita mencintai Nabi kerana jasa Nabi kepada kita sebenarnya lebih besar daripada jasa ayah dan buat kita kepada kita. Okay?
Rasulullah SAW telah pun berbakti kepada manusia dengan satu bakti yang paling agung yang tidak mampu dilakukan oleh mana-mana manusia. Baginda SAW telah berbakti kepada kita dengan menjelaskan kepada kita erti keesaan Allah Ta'ala, dengan keimanan terhadap keesaan Allah Ta'ala dan perutusan Sayyidina Muhammad SAW sebagai penutup para Rasul. Seseorang itu akan keluar dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Maka Rasulullah SAW telah pun menyelamatkan nyawa kita selama-lamanya dari dunia sehingga ke akhirat. Itulah sebenarnya para hadirin rahmati Allah, kalau kita nak fikirkan jasa terhebat yang pernah dilakukan oleh Nabi kita punya. Itulah jasa yang paling hebat yang tidak akan mampu dilakukan oleh mana-mana manusia. Baginda telah berkorban 10 jiwa raga baginda, segala kepunyaan baginda di dalam menyampaikan Islam, dengan harapan supaya akan ada yang menerima Islam, lantas orang itu selamat dari dunia sampai ke akhirat. Kalau dipikirkan para hadirin, mak ayah kadang-kadang ada yang biarkan anak dia buat maksiat. Dia cintakan anak dia, tapi dia biar. Ada kan kalau kita dalam filem-filem Melayu kita, bila anak tu kebetulan ada boyfriend, tak perempuan ada boyfriend, apa kata mak ayah tu? Bila si lelaki tu datang nak bawa anak pergi jalan, bawa ya, hati-hati, jaga adab-adab ketimuran. Dia biarkan anak dia keluar. Baik, kalau dia betul-betul cinta pada anak dia, dia akan tak bagi sebab bau malapetaka pada anak dia di dunia lagi sampai ke akhirat. Ada mak ayah yang biar anak-anak dia hidup dalam keadaan murtad, hidup dalam keadaan syirik. Bahkan kerana ayah mak yang bukan agama Islam menyentuh anak dia berada dalam kemurtadan. Tiba-tiba Nabi SAW berusaha keras untuk menyampaikan Islam yang akhirnya membawa kepada keislaman kita. Maka bukankah sebenarnya itulah jasa tertinggi yang tidak akan mampu dibawa oleh mana-mana manusia. Dan kalau kita fikir benda tu betul-betul, memang kita akan terpaksa, saya guna istilah, kita akan terpaksa untuk mencintai Nabi, mengatasi kita benda-benda yang lain. Bukan buat-buat, terpaksa, kita akan terpaksa. Nak cinta, kalau kita nak cinta pun, kalau kita fikir betul, kita terpaksa cinta Nabi, mengatasi cinta kita kepada makhluk yang lain. Apatah lagi bila kita baca dengan penuh kasih sayang, kita memang redha dan gembira untuk cintai Nabi, mengatasi cinta kita kepada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Kalau kita tengok sejarah Nabi, memang kita akan boleh menitis air mata yang sungguhnya Nabi dah sampai ke Islam. Peristiwa Taif, bila Nabi tanya kepada para sahabat, tahu tak benda yang paling menjadikan saya ini? Sahabat kata, bismillah. Nabi kata peristiwa Taif. Saya datang sampai ke Islam, tiba-tiba mereka tak terima Islam saya, mereka tolak saya, mereka baling saya dengan batu. Mereka turun, benci betul mereka ketika itu, sakit hati betul dengan orang Taif. Sampai Sayyidina Jibril turun, Sayyidina Jibril kata, hadza malakul jibal, ini malaikat bukit. Sayyidina Jibril berkenan kepada Rasulullah ketika itu. Nabi mesti lepas di balik batu dengan orang Taif, Nabi berehat di bawah kebun, kebun apa, anggur. Malaikat turun, tiba-tiba dia pun macam ada kerumbulan, ada macam ada kerumbulan di atas kepala Nabi. Rupanya malaikat turun. Sayyidina Jibril kan bawa seorang malaikat yang ditugaskan menjaga gunung. Dan malaikat Jibril kata, hadza malakul jibal, ini malaikat gunung. Malaikat gunung tu kata apa? Allah telah mengizinkan saya untuk buat apa saja yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan mahu, saya nak umpat orang Taif dengan gunung. Tak ada Nabi bagi cadangan, dia bagi cadangan dulu. Maknanya kalau kita fikir dengan molek, kita akan nampak malaikat masa tu masih kat atas kau. Sebab yang diperlakukan seperti binatang itu adalah semula-mula makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah, yang lebih mulia daripada Arash, yang lebih mulia daripada segala-galanya. Tiba-tiba diperlakukan seperti itu. Malaikat saya kata, kalau kamu mahu, saya nak empuk. Saya boleh fikir, kalau saya dalam masa tu Nabi, bukan kata empuk, saya kata empuk betul lenyek. Wah ajar, baru tahu apa siapa. Main-main kan. Tapi apa kata Nabi? Tengok tak betapa rahmat Nabi. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha la yusyriku bihi syai'an. Bukan itu yang aku inginkan, wahai malaikat gunung. Yang aku inginkan agar moga-moga Allah keluarkan daripada sulbi orang-orang Taif ini man ya'budullah, orang yang menyembah Allah, la yusyriku bihi syai'an, yang tidak akan mensyirikkan Allah SWT. Jadi kalau kita fikir, kita perhati molek sejarah Nabi, kita akan rasa betapa sesungguhnya Nabi memanglah sepatutnya, bahkan kalau kita tak nak pun sepatutnya memang kena jadi manusia betul.
Apatah lagi dengan penuh kerelaan hati kita. Memang kita akan nampak Nabi lah sepatutnya orang yang mendapat kasih pertama daripada kita berbanding dengan kasih kita dan orang lain. Kalau kita baca sirah, ada satu ucapan yang sering dilaungkan oleh para sahabat. Bila Nabi jumpa satu kisah tu, Nabi jalan, Nabi dengan para sahabat ke rumah. Tiba-tiba Sayyidina Bilal kata, "Ya Rasulullah, waktu dah masuk." Nak beritahu waktu dah masuk, biar Nabi pergi ke masjid dan dapat berimam solat. Nabi pun keluar dari rumah tu dengan para sahabat lain lagi. Lalu ada satu orang tu tengah panggang tu memasak something lah. Nabi kata, "Atabat kurma tu, yang kau masak tu dah masak belum?" Apa ucapan lelaki dia kata, "Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah." Dia jawab dengan apa? First kali sebelum kata dah masak tak masak, dia kata, "Kamu ya Rasulullah, saya sanggup korbankan mak ayah saya kalau kamu ditawan." Sebab disebut kalimah fidaka abi wa ummi. Fidaka abi wa ummi. Ibu saya, ayah saya sanggup jadikan sebagai cagaran untuk menebus kamu kalau kamu ditawan oleh Rasulullah. Maknanya dalam jiwa para sahabat Nabi sudah sudah wujud rasa kasih kepada Nabi yang tiada berbelah bagi pada jiwa mereka. Jadi sebab itu para hadirin rahmati Allah, kecintaan kepada Nabi sebenarnya kerana kalau kita lihat kasih yang dibawa Nabi. Bahkan kalau kita dengar apa yang disebut oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, cinta Nabi kepada umat bukan sampai di dunia, sampai ke akhirat. Bukankah Nabi yang mula sekali akan masuk syurga Allah? Tak. Yang mula-mula sekali ke syurga Tuhan siapa? Nabi. Tapi dalam masa yang sama disebut bahawa betapa Nabi akan dijumpai di tempat-tempat yang penting. Contoh di Sirat, Nabi akan ditemui di tepian Sirat. Ketika kita melintas tu, Nabi akan ada di situ. Apa maksud dia? Kata pada Syekh Yusri bin Rushdi, maksudnya Nabi telah pun ke syurga Allah SWT. Nabi akan masuk dulu. Walaupun Nabi telah masuk ke syurga Allah dan melihat segala kemewahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, Nabi tak tergamak untuk berada dalam syurga sedangkan kita masih di luar. Nabi keluar untuk lihat apa keadaan umatnya. Mana ada orang ke syurga tiba-tiba keluar lain? Tak teringat dah kita gamak ni. Kita seronok ke syurga, taklah orang lain. Tapi Nabi SAW tiba-tiba dah ke syurga Allah. Tiba-tiba dia keluar untuk lihat bagaimana keadaan umat baginda. Mana tahu ada yang boleh disyafaatkan dan boleh diselamatkan. Kalau kita fikir-fikir, betul lah Nabi lah. Manusia telah memberikan jasa kepada manusia lain dari dunia sampai ke akhirat. Maka layaklah Nabi SAW nyatakan, "La yuhibbu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in." Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita lihat yang terakhir itu beberapa contoh kasih sayang pada sahabat Nabi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tahu moga-moga kita terusik jiwa kita. Lantas kita pun berfikir bagaimana pula kita nak menjadi orang yang juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kisah yang saya masukkan sini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali paling suka digelar dengan panggilan Abu Turab. Abu Turab. Kenapa? Sebab apa? Hanya satu sebab. Kerana Nabi yang panggil beliau dengan gelaran Abu Turab. Satu hari Nabi SAW datang ke rumah Sayyidatul Fatimah, tengok Sayyidina Ali tak ada. Tanya mana Sayyidina Ali? Sayyidina Fatimah kata di masjid. Tanya dia clash sikit. Adalah biasa rumah tangga, sedangkan lidah lagi kan tergigit. Ini kan pula suami isteri, bergigit je kan. Gaduh je kadang-kadang. Okey, jadi adalah sedikit pergeseran. Biasalah kan, antara Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali. Bila Nabi tanya mana Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah kata masjid. Nabi pergi masjid, dia tengok Sayyidina Ali ketika itu sudah balik, tidur pula masjid masa tu kan ada kapel, masjid melantai tanah. Akhirnya angin tiup debu habis penuh badan Sayyidina Ali. Rasulullah SAW pun pergi ke Sayyidina Ali dan kipas-kipas. Manjir juga kira-kiranya Rasulullah dengan menantu tu. Kalau gambarnya saya lah, segan juga nampak menantu tu. Khabar akhir, apa khabar menantu saya? Dia berkata, kenapa ya aku ni? Contohlah. Tapi Rasulullah manjir Nabi dengan Sayyidina Ali. Rasulullah kibas-kibas. Rasulullah buang-buang debu-debu pada jasad Sayyidina Ali. Dan Rasulullah kata, kum abad turab. Wahai bangku tanah, bangkit. Wahai orang yang diselaputi tanah, bangkit. Oleh kerana Nabi pernah panggil Sayyidina Ali dengan gelaran Abu Turab, maka Sayyidina Ali paling suka dipanggil dengan panggilan Abu Turab. Tengok
Walaupun panggilan tu mungkin biasa-biasa, tapi itulah panggilan yang paling disukai oleh Nabi, kerana ada nostalgia antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar antara orang yang makruf, orang yang memang berkira waras, bahkan ucapan beliau itu kena dengan kehendak Allah. Sehingga banyak turun ayat Quran kena dengan pandangan Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan Allah ikut pandangan Sayyidina Umar, tapi apa yang dipikir oleh Sayyidina Umar kena dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Dan cerita hebatnya Sayyidina Umar. Tapi pada hari kewafatan Sayyidina Umar, hari kewafatan Rasulullah SAW, Sayyidina Umar umpama menjadi orang gila yang tidak mampu untuk menerima berita kematian Rasulullah SAW. Sampai hari yang pertama, siapa kata Nabi Muhammad meninggal, aku bunuh? Maknanya tahap kewarasan beliau hilang ketika itu. Kenapa? Kerana kecintaan yang terlalu tinggi pada jiwa beliau terhadap Nabi, seakan-akan beliau tidak mampu untuk hidup dan tak mampu untuk menggambarkan akan berlalu satu hari Nabi sudah wafat ketika itu. Itu sebagai contoh. Contoh yang ketiga para hadirin adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah menghadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan azan pada waktu subuh sebelum masuk subuh. Sehingga Nabi kata, siapa yang makan tiba-tiba dengar Bilal azan, maka teruskan makan. Dan subuh ni, bila dengar Ibnu Umi Maktum azan, jangan makan. Sebab Sayyidina Bilal akan azan sebelum masuk subuh. Jadi bila orang dengar, oh masih subuh nak hampir, tapi tak masuk lagi, dan makan cepat, waktu dah dekat masuk. Bila Sayyidina Ibnu Umi Maktum azan, jangan, sebab subuh dah masuk. Ada juga orang kata, bila azan, selagi tak habis azan boleh makan lagi. Yang penting jangan sampai la ilaha illallah last tu. Selagi tak sampai makan cepat. Salah Itu istilah saya pribadi tak terjumpa dalam kitab. Mungkin ada, Allah Ta'ala a'lam. Tapi kalau ada jangan Kalau ada tak apalah. Saya rasa macam tak ada, sebab bila masuk subuh maka masuklah waktu wajib puasa kalau kita puasa. Masuk wajib lah. Puasa sudah kurang kalau kita buka lepas tu batal puasa kita. Jadi Sayyidina Bilal orang yang banyak nostalgianya dengan Nabi. Kalau baca dalam hadis pun, beliau lah yang akan memberitahu Nabi waktu masuk dan sebagainya. Lepas Nabi wafat, Sayyidina Bilal tak mampu nak hidup di Madinah. Duduk Madinah tinggal Nabi, duduk sini tinggal Nabi, duduk sini tinggal dulu Nabi. Sembilan kali Sayyidina Bilal kata tak boleh jadi hidup ini. Sayyidina Bilal pun meninggalkan Madinah Munawwarah kerana sebab tidak mampu untuk hidup di Madinah. Semua tempat itu ada nostalgia beliau dengan Nabi. Apatah lagi, bila beliau azan, Nabi lah yang akan menjadi imam. Apa yang berlaku para hadirin? Satu hari, beliau ketika itu di Syam pada pemerintahan Sayyidina Umar, kalau tidak silap. Nabi datang dalam mimpi Sayyidina Bilal bin Rabah. Nabi kata, "Mahadil jafwah ya Bilal, amma anna laka antazurani." Apa yang telah sangat hati kamu ni wahai Bilal? Belum tibakah lagi waktu untuk kamu menziarahi saya? Saya bila selami ucapan Nabi dalam mimpi Sayyidina Bilal ni, seakan-akan Nabi nak gurau dengan Sayyidina Bilal. Sebab Nabi tahu kenapa Sayyidina Bilal tinggalkan Madinah. Bukan sebab hati keras, tapi tak mampu. Tapi Nabi gurau, apa yang keras sangat ni? Datang sekali. Akhirnya bangkit Sayyidina Bilal bermimpi, menangis tersesak, ambil pakaian, terus bermusafir daripada Syam menuju ke Madinah Munawwarah. Bukan berumrah, semata-mata nak ziarahi pusara Rasulullah SAW. Sampai ke pusara Nabi, Sayyidina Bilal pun gosok-gosokkan wajahnya pada pusara Nabi sebab begitu sedih dengan teringatnya beliau dalam mimpi sebut ada Rasulullah SAW. Cerita yang lepas tu, cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Al-Husain datang. Tengok ada Sayyidina Bilal, minta izin dengan Sayyidina Bilal. Permintaan dua orang cucu ini, Sayyidina Nabi minta Sayyidina Bilal azan. Lama dah tak dengar azan. Dulu Nabi, zaman Nabi, Sayyidina Bilal ada azan. Asal-asal tak nak, tapi dah diminta-minta, akhirnya Sayyidina Bilal pun azan. Para hadirin nak cerita betapa Sayyidina Bilal ni begitu rapat dengan Nabi. Ketika Sayyidina Bilal azan, terkejut orang Madinah. Sebab dulu bila dengar azan, Nabi akan solat. Sampai ada orang Madinah kata, Abu Isa Rasulullah, mereka Nabi sudah dihidupkan semula. Sebab dulu bila Sayyidina Bilal azan, Nabi akan solat. Bila dengar suara Sayyidina Bilal, lama dah tak dengar, sampai orang Madinah di kalangan para sahabat terkejut. Dan mereka sampai ada yang terfikir, mana tahu tentang Nabi dihidupkan kembali. Bila Sayyidina Bilal azan, pakak berdua masuk dalam masjid Nabi, masing-masing tunggu. Dan masing-masing ada yang menangis di situ, teriak betul ke Nabi. Dan dalam kisah ini disebut Sayyidina Bilal sendiri tak mampu nak sudahkan azan beliau. Bila sampai pada kalimah wa asyhadu anna Muhammadan, Sayyidina Bilal teriak ke Nabi dan tak mampu nak sambung azan. Dan Sayyidina Bilal pun terus
terus meninggalkan Madinah selepas itu sebab tak mampu untuk sudahkan azan tiap Nabi. Ahli sejarah kata hari itu adalah hari yang paling banyak orang menangis di Madinah, seperti hari kewafatan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah begini, kita akan fikir, ya Allah, hebat semua para sahabat. Mereka pertama diberikan peluang bersama dengan Nabi. Semestinya mereka lebih rasa manis bersama dengan Nabi banding kita yang tidak pernah bersama dengan Nabi. Tapi walau bagaimanapun, apa salahnya walaupun kita tidak sempat bersama dengan Nabi, untuk kita menghayati perjuangan Nabi, sirah Nabi, kalam Nabi, sabda Nabi, agar kita juga ada rasa gembira dan cinta kepada Nabi. Bahkan pernah Nabi sebutkan, kita ni adalah ikhwan, kita adalah sahabat, bukan ashab. Sebab sahabat ni orang yang bersahabat, ikhwan ni teman akhir zaman. Sebab kita tak berjumpa Nabi, tapi kita beriman dengan Nabi, dan Nabi menunggu kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang dapat bersama dengan Nabi di dunia sampai ke akhirat. Allah berkata. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 bunyi Anas radhiyallahu ta'ala anhu wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ay yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yukzafa fil nar." Yang bermaksud daripada Sayyidina Anas dari Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara yang mana sekiranya 3 perkara ini ada pada seseorang, orang tersebut akan menemui kebarisan iman. 3 perkara tersebut adalah Allah dan Rasulnya adalah lebih dicintainya melebihi daripada perkara-perkara lain yang selain daripada keduanya. Yang kedua, dia menyayangi seseorang, dia tidak menyayanginya melainkan hanya kerana Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka. Nabi sebut iman ni ada kebarisannya. Kadang-kadang orang iman tapi dia tak rasa kebarisan dia sebagai seorang Muslim. Dia Muslim tapi tak siapa pun. Dan pula macam kita yang memang dah masuk Islam ni, tak terasa beza dengan orang yang menerima Islam. Dia bukan asal Islam, dia menerima Islam. Dia rasa betul majlisnya Islam sebab dia dapat dengan penuh kepayahan. Baik, Nabi SAW nyatakan kepada kita 3 benda. Kalau kita ada 3 ni, kita akan rasa manis iman. Pertama, kita cinta kepada Allah dan Rasul. Tidak kita cintai benda lain mengatasi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, kita sayang kepada sahabat kita. Kita sayang hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana kita benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Betul kalau kita ada 3 benda, kita akan rasa puas hati di Muslim. Kita sampai Islam, orang tak terima, tak apalah, nanti Allah dan Rasul kita. Apa sangat orang benci, yang penting Nabi suka. Manis kita, orang maki kita, orang gelak kita kan. Taklah orang kata apa, Nabi suka, Allah suka, puas hati. Saya bukan nak cerita manusia palsu kan. Baik, yang kedua, kalau kita cinta sahabat kita kerana Allah, maksud dia kita nak dia berubah, berada dalam ketaatan. Kita tegur dia maki kita, kita rasa manis. Makin dia maki kita, makin kita rasa manis. Sebab kita rasa kita dah berusaha sungguh nak bawa dia kepada keredaan Allah. Kita bersahabat kerana Allah, kita rasa manis sungguh ukhuwah dan manis sungguh kita jadi seorang Muslim. Walau tak kenal, tapi oleh kerana atas Islam, kita boleh bersama, kita boleh berada dalam satu perjuangan yang sama dalam menegakkan Islam. Manis dia, kenapa? Ukhuwah fillah. Dan yang ketiga, kita benci nak balik kepada kekufuran. Yang saya fahamnya, antaranya seluruh kekufuran juga kepada perkara yang jahat. Macam kita benci kalau kita disampakkan ke dalam api neraka Allah. Kita dulu hidup, katakan zaman muda dulu pernah buat maksiat macam-macam. Kita benci nak buat benda tu balik. Macam kita benci kalau orang nak campakkan kita dalam neraka, dalam api. Mana ada orang suka dicampakkan ke api? Tak. Mereka hanya ada seorang sahabat yang saya lupa nama dia. Dia ditangkap oleh tentera Rom. Dia ditangkap, dipaksa untuk murtad, tidak murtad. Sahabat Nabi itu apa nama dia. Kemudian akhirnya Raja Rom nak bunuh dia dengan cara apa? Dia dahulukan dengan sahabat-sahabat dia. Buat api besar-besar, campak kawan-kawan dia. Menangis sahabat Nabi SAW ni. Raja Rom tu menangis. Raja Rom bisa tu. Asal nangis? Saya sedih betul sebab dia syahid sebelum saya. Raja Rom kata, kalau jadi tak jadi, lepaskanlah.
Lepas kalau jadi memang tak, kita bunuh pun tak ada apa. Biar kita lepas je kan. Sebab tak ada faedah. Sebab Raja Rom nak dia hutan. Tapi dia menangis sebab apa? Sebab orang lain belum syahid sebelum dia. Kalau dia nak dulu. Ada juga orang menangis sebab tak dicampak ke Nabi. Katanya sampai Nabi tadi. Tapi kebiasaannya kalau orang nak campak, memang kita memang marah gila. Tak ada kita senyum macam tu, memang muka cuak gila. Memang tension tu. Janganlah, tolonglah. Begitulah kalau perasaan itu boleh diterbitkan jiwa kita, dalam kita meninggalkan maksiat, kita akan rasa manis di iman. Sebab kita walaupun terpaksa perang dengan jiwa kita rasa puas hati sebab kita tinggal kepada Allah, dan kita tak nak kembali kepada kekufuran, dan kita benci untuk kembali kepada kekufuran, kefasikan, maksiat, macam kita benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para hadirin, cinta. Pertama kaya, maksud cinta dalam hadis ni bukanlah cinta yang terbit dari hawa nafsu. Tapi cinta yang masuk ke sini adalah cinta yang terbit daripada hati dan juga akal yang waras. Okay? Tinggalkan maksiat. Best ke? Ke buat maksiat best? Buat maksiat best kan? Ada orang buat maksiat, dia orang tak tahu, dia jumpa Tuhan tahu. Bila orang tahu, dia tak berani buat. Tapi bila orang tak tahu, dia buat. Dia selalu sebab orang tak tahu, dia terlupa. Yang menciptakan orang tahu, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang tu dia bawa maksiat bila malam sampai pagi. Tengok filem lucah daripada satu negara ke satu negara. Lepas tu masuk subuh dia azan. Dia selama je. Tak. Padahal malam tadi dia kiamulan bawa maksiat. Okey. Cinta pada maksiat benda yang tak perlu diajar. Semua orang cinta. Tapi nak cinta kepada meninggalkan maksiat Letih. Sampai kadang-kadang ada orang sampai nak tinggalkan maksiat. Letih je boleh. Dia tinggal maksiat penuh dengan keletihan. Sebab meninggalkan maksiat pada hakikat berdasarkan hawa nafsu dia bukan benda yang menjadikan, bahkan meletihkan dan menyakitkan. Okay? Jadi cinta yang dimasukkan dalam hadis tadi, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada kawan-kawan, benci untuk melakukan maksiat, sebenarnya terbit daripada akal yang waras, bukan berdasarkan hawa nafsu. Saya buat contoh dalam buku dia. Kita sakit. Bila sakit kena injek. Doktor dia suruh injek lah. Tengok kita sakit, dia injek. Baik, kita gambarnya suka tak injek? Kalau saya saja dia, tak ada orang injek nak. Syekh, injection tak doktor eh? Dia apa? Injek dia air tak apa. Asal injek. Dia memang kegemaran dia tu, mobil dia injek. Kena suntikan. Mana ada, kita tengok jauh tu pun kita dah sampai saya ingat lagi masa dulu ada kawan saya pita pengsan tu dekat Mustashfa. Selepas ambil darah pun kawan tu punya latah dengan dia pingsan. Saya kata saya tak tahu ni puas hati lah. Tak ada sampai kita pingsan. Ada orang takut. Baik, ambil ubat selalunya pedih. Sakit, letih, ada tension. Sampai Fatimah anak saya, dia kena masuk glukos dalam badan dia muntah bawah ni. Bila tangan dia sakit. Bila tadi mana tangan sakit? Siapa buat? Amu. Doktor lah. Doktor yang buat, kata Amu buat tangan sakit. Mana kita tak suka. Tapi kita suka tak ubat tu. Contoh kita sakit lah. Macam saya dulu kena hernia. Usus jatuh kan. Tadi budak belik dia pun tahu lah. Tak hernia macam jatuh tu. Hernia. Yang penting jatuh. Bila jatuh, saya jumpa doktor sakit. Doktor kata awak ni kena operation. Kena operation. Alamak, mula terfikir mati. Biasalah kan, kita tak bisa kena operation. Boleh terfikir dari kalau meninggal ke, awak muda lagi kahwin belum lagi. Saya pun tanya, doktor ada cara lain ke? Kau ubat je ke?